وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita menyambung kuliah kita, dan insyaallah yang pertama kita akan tengok kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah yang edisi Jawi 124. Baik tuan-tuan, pada pertemuan yang lalu kita bincanglah cara-cara nak meninggalkan maksiat, dan Imam Ghazali senaraikan kepada kita bahawa maksiat ini ada dua jenis. Satu, maksiat yang zahir, yang kedua maksiat yang batin. Dua-dua ni kita kena tinggal. Maksiat ni apa dia? Maksiat ni benda yang derhaka kepada Allah, itu nama maksiat. Tapi orang ramai faham bila mencegah maksiat tangkap, itu baru maksiat. Maksiat ni benda yang derhaka kepada Allah. Dia ada dua, satu zahir, satu lagi batin. Zahir ni apa dia? Zahir ni yang dilakukan oleh anggota yang zahir. Anggota yang zahir ni ada 7 yang biasa galibnya buat dosa. Apa dia? Yang pertama, mata. Dah diuraikan, dia dosa mata itu. Yang kedua, telinga, pun sudah kita bincang. Malam ni kita nak masuk yang ketiga. 1, 2, 4 yang edisi Jawi. Dia malam ni tengok tuan-tuan tadi itulah yang ketiga, menjaga lidah. Dan mukaddimah menjaga lidah itu kita dah sebut, cuma malah nak sambung 1, 2, 4. Oleh kerana itu, jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Dosa yang melalui lidah ni ada 8 perkara. Alhamdulillah, kalau kita tak buat, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dah kita buat, ya bagaimana? Ada peluang lagi untuk kita bertaubat. 8 ni apa dia? Yang pertama, bohong. Yang kedua, menyalahi janji. Yang ketiga, mengumpat. Yang keempat, berdebat atau bertengkar. Yang kelima, puji diri sendiri. Yang keenam, melaknat. Yang keenam melaknat. Yang ketujuh, doa bagi timpa kecelakaan kepada orang lain. Yang ke-8, perdi orang, dosa dia. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama tadi, dosa lidah ialah berbohong. Itu yang pertama. Tuan, kita semak kita ada biasa bohong lah. Maknanya kita bohong dah baik.
Kita bohong lah. Kalau Allah berdoa kan, alhamdulillah. Kita ni melawak bohong, sungguh bohong. Bohong tu memang bohong. Sungguh bohong. Mari kita semak. Kalau ada, kita buat kerja ni kena tinggal. Pasal nama dia maksiat. Maka janganlah engkau berbohong, sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Galibnya orang ramai bergurau ni bohong tak apa. Tapi bergurau pun tak boleh bohong, sungguh pun tak boleh bohong. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong. Bohong ni jangan biasa. Bila biasa, Allah bisa kerana biasa. Dia biasa tak apa lah. Dia bohong tak rasa salah. Benda maksiat ni apa? Bila kita dah buat lama tak rasa salah, dia rasa kebat. Kebat ni orang putih dia nak tak sakit dah. Jadi jangan sampai begitu hendaknya. Benda maksiat jangan sampai kita tak rasa salah. Okey, kalau dia buat maksiat rasa salah, itu kira bagus. Bukan bagus orang buat maksiat. Baik daripada yang tak rasa salah. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong, di nasihat Imam Ghazali. Dalam bergurau, nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara yang sungguh-sungguh. Mula-mula melawak gurau, lama-lama lambat laun masa bersungguh pun akan bohong. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Dosa ni ada hak besar, ada yang terbesar, ada dosa kecil. Semua tu salah. Bukan kata dosa kecil boleh buat tak. Tapi nampak terbesar sungguh, bohong ni dia dosa terbesar. Selain daripada itu, apabila engkau telah kenali sebagai pembohong, Ghazali kata mari kita perhati. Kalau orang dah kenal kita bohong, di kawasan itu, di daerah itu, di pejabat itu, di taman itu, di perumahan itu, orang dah kenal dah. Kawan ni dia ni kalau cerita kena bohong lah. Betul ada, bukan tak ada, tapi 10 ni ghalibnya 8 bohong. Orang dah tahu lah. Kita kalau kita panggil betul, orang tahu betul, maka hilanglah keadilanmu. Maksud hilang harga dirimu. Masa kita cakap betul pun dia bergelohan. Kenapa dia? Ya ni mesti bohongnya. Pun tak kira. Nak tahu isteri kita pun tak kira kita. Masa kita biasa bohong, lama-lama dia pun tak percaya. Dia nak pergi mana? Dia keluar makan. Keluar makan ke mana? Dia tak percaya. Kita bisa bohong kan? Kita kadang-kadang nak pergi kat, kita sampai sana, kayaknya. Tapi dah nak kan? Kayaknya kita bohong dah. Jangan biasa. Dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu. Makna kata-kata kita sudah tidak berharga lagi. Dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Imam Ghazali kata, kalaulah kita sudah biasa begitu sampai orang dah kenal kita, kata kita ni bohong, orang pandanglah. Kalau kita bincang nak bagi Allah pandang ke orang pandang, orang pandang pun kena ambil kira. Orang pandang rendah pun ketika itu kita tidak boleh bergaul dengan orang. Maka kita duduk sobat. Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya, apabila engkau bercakap bohong, Ghazali mengajak kita nak tengok kata huduk ke tak huduk dia cakap bohong ni. Mari kita tengok macam ni. Maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepada. Ada orang pernah bohong kita. Dia bohong kita macam-macam, dia perkenal kita. Kenal ni bohong lah bola dia. Tak apa, nanti saya akan bagi, saya akan cari. Tiba-tiba dia tak cari, dia tak bagi. Kita macam mana dengan dia? Kita akan pandang rendah, pandang tak guna kawan ni. Kita kata dekat dia. Begitulah orang lain pun akan kata lagu tu pada kita.
Orang biasa, kita biasa orang bohong kita tak mau kira sama dengan dia. Kalau kira pun tak boleh harap. Dia ni bohong banyak. Macam itulah orang lain pun pandang pada kita. Ni cara nak bantu kita ibarat tadi yang cakap. Betapa engkau merasa dirimu jijik daripadanya. Kita merasa menggelar dengan orang bohong kita. Begitulah orang menggelar dengan kita bila kita bohong. Betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya itu. Pandangan kita orang ni kita tak mau kira sama. Pasal apa? Dia biasa musuh kita. Banyak kali dah kena dengan dia. Sekali tak apa, 2-3 kali dia bohong kita. Jadi kita rasa jijik, tak mau kira sama. Begitulah orang lain pun tak mau kira sama dengan kita. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu. Merasa dia ajak, mari kita perhati aib kita. Aib dia apa? Kekurangan yang ada pada kita. Kita ni kalau tak perhati, tak nampak. Dia rasa kita baik saja. Kita rajin, kita baik, kita hebat, kita. Bila dia rasa kita tu, dia saya. Kalau sahabat panggil anak dia, aku semua tu, kalau tak ada aku tak jadi. Mari kita betul-betul perhatikan aiban kita. Melihat segala keaiban dirimu, kekurangan dirimu. Kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Bila kita duduk bergaul, kita berkawan ramai macam-macam kerana manusia. Jadi kita perhati apa yang membuatkan kita. Ada kita kenal, ada kita tak kenal. Okey, kawan ni dia buat bagus, dia hormat kita, dia layan kita. Kawan kedua tak layan, tak kenal. Wahai ngaji sekali, satu sekolah, main soleh sekali yang itu ni. Lah dia tak tahu ni. Kawan ketiga pula, Masya Allah, dia cukup baik. Bukan takat baik kita, anak-anak kita pun dia tanya abang. Kawan keempat tak tanya abang masuk. Dia buat lupa macam ni. Bukan dia buat lupa. Wah, dia bukan jauh dengan kita, dia balik, tapi dia buat tak tahu. Ni kerana manusia kita ni macam-macam. Macam tu orang tengok kita. Orang tengok kita, dia ni sombong. Sombong. Tadi bukti sombong. Bagi salam dia tak jawab. Kita kalau bagi salam, orang tu tak jawab. Contoh kita nak buat, kita rasa apa? Kalau macam itu pula, Imam Ghazali ajak kita kena atas apa ni kena anggap benda tu positif. Mungkin suara kita slow. Mungkin kawan tadi makan meriah tajak dia tak dengar. Jangan tu hurai macam-macam, sabit pun, sebab pun, sabit pun, sebab pun, masa tu syaitan jelas. Dia bagi ganggu kufik hubungan kita. Baik, balik pada kitab ni, dia kata bila kita nak tengok aib kita ni, bila kita buat tak kenal dengan orang, kita tak rasa orang tu rasa. Kita kata kat dia pedih, kita tak pedih pun, relax Kita kata kat dia, kita perli kat dia, kita bagi macam-macam. Kita tak rasa apa. Kawan yang kena rasa. Anggaplah benda tu kalau kena kat kita. Macam mana? Terduduk kita. Macam itulah kawan tu pun terduduk. Nampak? Banyak. Orang yang baik ni pada pandangan Nabi, orang yang rajin semak aib dia. Ramai manusia semak aib orang boleh. Sembang kedai kopi, dia boleh pergi setengah jam, sejam. Sembang aib kawan tu. Sebut saja dia boleh sambung. Sebut dia sambung. Aib orang. Tapi aib dia. Jadi kena rajin-rajin semak aib kita, kekurangan kita. Kurang kita apa? Kurang kita Masya Allah bagi payah. Itu kekurangan kita. Gaji lama tak ada buat lagi. Setahun 2 kali pergi awal. Kali nak pergi rombongan. Kali kes nak betul. Tak boleh tak boleh pergi awal. Atau aib kita.
Aib kita apa lagi? Aib kita ni aib bohong pun banyak. Jangan kawan dengan isteri pun biasa bohong. Biasa, kena projek. Biasa bohong dia. Dengan anak-anak kita biasa bohong. Bila lagu ini, pun nampak kita ada lagu ini kenapa betul. Engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Bila orang buat kat kita, baru kita tahu, macam itulah kita bakal oleh kena masalah itu. Maka apabila engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Al-Ghazali dia kitab dibentuk nasihat. Dia kata benda yang sebab orang tak suka kat kita tu, jangan cari jalan, jangan cari buat. Antara yang orang tak suka, tadi kita sembang, aku pernah tak buat benda ni. Kalau dah buat, ni bertaubat. Kenapa? Kerana ini kerana ini maksiat. Itu kita diminta lagi lisanan shadiqah, bagi lidah yang benar. Lidah ni bukan sama mana Pak Inci ya, tapi dengan lidah ni banyak salah kita mampu. Salah yang kedua, lidah ni menyalahi janji. Al-Ghazali nasihat, janganlah sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Jangan pandai janji. Kan tu kita tak terpati janji. Janji boleh, tapi boleh buat ke tak baca tu. Kita janji dengan anak tadika. Dengan tadika kita janji beli gula-gula. Pakai dengan dia. Sekolah anda kita beli kereta kontrol Pascal. Sekolah menengah kita janji dengan dia nak bagi isteri. Awal sangat. Dengan janji awal. Hak sekolah menengah beli apa habis SPM ni nak habis SPM ni dulu kita beli motor. Naik atas sikit beli kereta. Habis universiti baru cari ayat support. Ni janji tu. Ikut masa. Di kawal kota Dika, kita janji cari isteri tak kena. Lepas tu, tak kena, janji tu tak kena. Jangan sekali-kali engkau berjanji, kemudian engkau menyalahinya. Janji nak jumpa kuih 10. Kuih 10 dia tak main ni. Kita telefon kat dia, kalau tak sampai, dia kata 10 Melayu. Dah jadi orang faham 10 Melayu pun telah. Kenapa kalau betul? Kita duduk ngaji tak apa Melayu tak salah. Biar kita Melayu tu bagi Islam. Jadi kita Melayu. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Janji tak ada pun, tapi tak kita ada kita buat baik. Tak berjanji buat baik cukup baik. Berjanji tak buat cukup bahaya. Tapi kalau berjanji boleh buat. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, dah terpaksa ikat janji, dia tanya nak naik kompong, kita janji ke 10, janji dengan anak kita sebab nak pergi motivasi. Kalau tak ada janji tak mau, dia kena bagi sikit, kita pun janji, terpaksa buat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Bila kita berjanji dengan apa pun, janji dengan isteri, dengan anak, dengan jiran, dengan siapa yang kita janji, kena cermat sikit, berhati-hati. Jangan sampai janji ini engkau engkari. Janji nak bagi, tak bagi. Janji nak buat, tak buat. Kecuali apabila engkau lemah daripadanya. Nak buat tapi tak boleh. Janji nak bagi sampai pukul 10 tapi tak sampai. Sebab apa? Kereta kita buat hal. Kereta tu, kalau batu dulu, kereta buat hal. Kalau kereta, minyak penuh, jalan banyak, tahan minyak. Kita tak faham. Rupanya, jalan banyak dengan kereta banyak.
Kita faham jalan banyak pirata, jalan kereta. Kawan tadi dapat jalan kaki. Itu kereta kita punya habis. Bila lagi tu kita lemak dapat jalan, telefon minta maaf. Minta maaf saya tak dapat tempat. Tak apa, sebab ada benda yang halang. Kerana ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Kerana mungkin janji itu adalah sebahagian daripada tanda orang-orang munafik. Yang berjanji dia tak tepati janji, tidak ada halangan dan tak tepati, ini tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Islam ni agama yang diajak akidah, ibadah dan akhlak. Tiga-tiga adalah Islam. Bukan tiga akidah, ibadahnya, akhlaknya Islam ajar. Antara orang yang tak tepati janji ini, akhlaknya mengudung bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shama wa shalla man iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana." Tiga perkara ini apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang munafik. Tiga ni kalau ada pada diri satu-satu orang, orang tu munafik. Munafik amal, bukan munafik akidah. Munafik ni ada dua. Satu munafik akidah, ini keluar daripada Islam. Satu lagi munafik amal, tapi amal ni masih Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Apa dia yang tiga tu? Dia akan sebut nanti. Bila ada tiga-tiga ni pada diri seseorang, orang ini telah jadi munafik. Munafik amal dan amal. Walaupun ia puasa Ramadan itu dia puasa cukup 29 hari, bahkan dia pergi puasa di Mekah, dan dia sembahyang, dia sembahyang bukan sembahyang tawaf, sembahyang jemaah. Walaupun dia sembahyang jemaah, walaupun dia puasa di Mekah, tapi bila ada tiga-tiga ni, orang ni munafik. Apa dia? Ialah orang yang apabila bercakap ia bohong. Keluar cakap ni bohong. Cakap bohong. Bohong ni apa dia? Bohong ni tak betul. Dia contoh hujan lebat malam ni. Bila ramai hujan lebat. Hujan tak tahu. Tak. Bila dak tu, dia cerita lagu tu pada hujan. Mana bohong. Waktu hujan dia kata tak hujan. Itu tak ada bohong. Oh dah tak tahu. Tapi tak tahu. Bohong ni belai pada yang realiti. Mulia malam ni 500 orang masjid. Bohong kan betul tak ada. Bohong lah. Kita ada 50 orang tak sampai. Masuk bayang tak 70. Dia habaq 500. Itu bohong. Okey. Jadi yang banyak bohong pemerintah. Apa yang kerja pemerintah bagi duit. Kita dah ni kalau ada tak ada. Tak kira kan. Kalau ada kita betul dengan bohong. Bohong sama. Lepas tu dia nak fikir lebih kurang tak apalah. Anggaran tak apa. Takkan 1000 dia bilang 900 dia bilang. Itu dia dapat ada anggaran dia tak apa-apa. Yang pertama, orang apabila bercakap ia bohong, dan apabila berjanji ia mungkir. Dia berjanji dengan anak dia, dia berjanji dengan menantu dia, dia berjanji dengan isteri dia, dia berjanji dengan anak buah dia. Tiba-tiba dia tak tepati mungkir. Ini benar munafik. Dan apabila diamanahkan sesuatu, ia akan khianat. Bila bagi amanah, dia tak jaga khianat. Kita dah bincang itu. Antara amanah pada kita ni, Allah bagi mata. Kita baca 2-3 pertemuan yang lalu. Mata kita tak jaga, namanya kita khianat. Khianat mata. Telinga kita pergi tak ada filter, semua masuk. Bila semua masuk ni, kita tidak menjaga amanah telinga.
Tapi tak ada soal apa dia pecah amanah, tak ada. Lari duit ada. Tapi mata dia tengok benda haram, kita tak sedar pun hati itu nama dia pecah amanah. Tuan-tuan, bila ada tiga ni, dia ni, nama kawan ni, cakap kita tahu dia bohong. Janji, tak ada, banyaklah tak tepati. Kemudian bila bagi amanah ke dia, kita bagi ke dia, harapkan pagar, pertama harapkan pagar, apa dia? Pagar makan padi, harap tin makan roti. Itulah nama dia lah. Dia amanah, dia kelentok. Bila ada pada tiga orang ni kalau dia nanti nak berhubung mana tuan? Nak berhubung mana? Nak bersolat Islam ke nak minum air? Dia masih Islam. Saya kasih lapar. Dia Islam. Tapi dia melakukan dosa. Dia Islam. Islam bukan sampai dia keluar Islam tak? Dia Islam. Tapi dia buat dosa. Ini dosa munafik ni tuan-tuan sebab tu kita masa kita mengaji dan bawa kita fiqhul manhaj ni. Kan masa kita istinja tu kita baca doa apa? Saya nak cek tadi kan. Wah lagi tu. Masa kita istinja tu baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, kita basuh tangan. Ya Allah, minta bersihkan hatiku daripada sifat munafik. Awak kita basuh kita bersih ya. Atas ni hati ni minta bersih daripada sifat munafik. Sifat ni. Kalau aku bercakap, janganlah bagi hukum. Kalau janji, khatiaklah bagi boleh tunai. Kita janji. Bila diamanahkan pada kita, kita jangan khianat. Amanah ni, kalau kita tak siapa lah, kita duduk seorang-seorang ya, amanah dengan anggota kita. Kita duduk lebih, ada isteri itu amanah kita. Dapat pula anak adalah amanah. Kita ada jawatan tu ada amanah. Kuih banyak. Jadi bila jaga amanah, pahala lagi banyak. Jadi bila orang jawatan banyak, dia jadi amanah, dia pahala banyak. Pahala banyak macam kita sebut menjaga dia. Orang yang pahala banyak, tapi dia apa? Lupa kan? Orang yang duit banyak, jutawan. Orang yang derma banyak, dermawan. Orang yang pahala banyak, pahlawan. Orang yang dosa banyak, dosawan. Orang yang tak tahu banyak, tak tahu. Dia tak tahu. Orang yang hukum hakam tadi tak tahu. Dia kata aku boleh makan kan? Tadi aku makan roti kiaran. Cukup. Tak lain dia tak tahu. Ini orang tak tahu kan? Bukan-bukan kita masuk orang tahu lah kan? Baik. Dosa yang kedua, mungkin janji ataupun janji tidak ditepati. Itu dosa. Yang ketiga, dosa lidah mengumpat. Mengumpat ni panjang, Imam Ghazali urang. InsyaAllah dekat mana kita baca. Dosa mengumpat ni, dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Sekali zina mendapat tangkap lepas itu. Ini 36 kali. Mengumpat zina jarang orang di masjid kecuali dia mampu duit. Tapi kalau mengumpat di masjid ni, pergi tiang. Aku bukan nak kata dia boleh pas bayar Jumaat duduk tepi tiang mengadap timlah boleh bukan. Dan kita tak sedar dosa mengumpat ni lebih berat daripada 30 kali berzina. Mengumpat dia apa dia? Menyebut benda yang menyebut sesuatu keburukan di belakang dia. Menyebut benda yang dia tak suka di belakang dia. Walaupun benda tu betul. Apa dia yang dia tak suka? Dia ada kekurangan agama dia ke, dunia dia ke, harta dia ke, kereta dia ke, rumah tangga dia. Kita sebut keburukan. Seperti yang disebut di dalam hadis dan yang dimaksudkan dengan ghibah. Ghibah itu bahasa Arab, ghibah berbahasa kasrah. Atau mengumpat itu ialah bahawa kau mengatakan apa sahaja perkara yang sabit dengan seseorang. Apa saja yang sabit dari batang tubuh orang tu kita kata kat dia. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Benda yang kita kata tu dia tak seronok. Kalau dia dengar, dia tak setuju.
Nama mengumpat. Tadi kalau dia setuju, dia tahu kita nota lagu tu, dia setuju pula, tak apa, tak nama mengumpat. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat, lagi zalim. Walaupun apa yang kau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Sekali Nabi balik umur isteri dia nama Aisyah. Nabi ini isteri banyak orang. Bila banyak orang ni, antara isteri kita panggil apa? Madu. Tentu kalau nak tahu madu ni asli tak asli, bila isteri kita marah, itu madu asli. Cara nak tengok. Balik Aisyah cerita. Aisyah kata apa kat Nabi? Lebih kurang terjemah bahasa kita. Aisyah kata, ya Rafiah pilih tu. Nama Sofiah ni memang dia punya rendah sikit. Aisyah kata, ya Rafiah pilih tu. Maka Nabi tak biar. Masa isteri kita kena perbetul. Nabi perbetul. Nabi kata, Aisyah, ucapan yang kamu keluar dari mulut kamu tadi, kalau lempak dalam laut air akan busuk. Berat sungguh. Dan dia betul memang dia pendek. Ya lah. Kalau sebut pendek depan dia seronok lah. Tak seronok tu, nama dia mengumpat. Kalau dia pendek, kita kata panjang. Macam mana? Itu nama mengumpat lah. Dia pendek, kita kata panjang. Dia hitam, kita kata putih. Itu tak nama mengumpat. Tapi dia atas dan mengumpat. Jangan kata dosa. Itu nama dia bukan. Mengada-ngada, tambah. Jadi kata yang dia tak suka, walaupun betul nama dia mengumpat. Kalau tak betul, nama dia bukan. Tetap bukan dosa. Dan jauhilah daripada cara umpatan perli ulama usul. Ini kalau tadi nak bawa sikit lagi. Tadi hak biasa. Ada lagi ulama usul, dia cara umpat dia macam mana? Iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Kira tak masuk dalam takrifat mengumpat tadi. Seimbang lalu, bila kita perhati, opa-opanya hak ni masuk dalam mengumpat juga. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Kita ada ramai-ramai ni, kita tanya, seorang kawan kita lama tak ada ni. Kawan kita ni lama tak ada pergi mana? Kawan pergi Mekah, tak apalah. Kawan kita pergi Mekah tu, selamat dah. Ni dia tak main masjid lama lah. Kenapa tak main ni? Mungkin dia uzur, dia pergi semayang tak lain, dia nikah lain dan pergi pindah, kita tak tahu. Kita jadi duduk taman ni lagi. Okey, bila orang tanya macam mana hal kawan kita tu, dia jawab apa? Mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Ini jawab. Cara mengumpat kita tak sedar. Apa abang kawan kita? Allah moga-moga Allah bagi baik. Allah dia ahli tiada nak kerja. Hari kedua main surau lah dia pergi karaoke. Malam Jumat lah satu tak kira dah. Allah moga-moga Allah bagi baik dah. Moga Allah bagi baik tu bukan betul terli lah. Moga-moga Allah bagi baik. Sembahyang Jumat malam Selasa nampak pelik. Sembahyang Jumat main Selasa. Mudah-mudahan Allah bagi baik ni cara perli. Perli ni termasuk dalam umat. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Saya setiap malam ambil bayang tadi. Tambah dia tak kira dia buruk, dia tak fikir pun. Kalau betul-betul doa macam tahu apa? Dekat-dekat sudah. Ya Allah, kawan kesian tu kesian. Itu semua tu.
Ni pergi cerita, saya tiap-tiap malam, tak pernah selang lagi dulu belok. Tak pernah selang. Itu macam hari Senin lah, orang-orang dia. Dia semawa silam kan. Saya ni Senin lagu ni. Dia tak apa, dia pun habis. Saya Senin lagu ni, tak ada roh lagi, cerita mata apa. Ada roh kena hari Senin lagu ni. Kalau dia puasa subuh pun, puasa. Kalau tak puasa, 2 kali buruk. Dah lah tak puasa, buruk dia puasa. 2 kali buruk. Tak buat amalan kena banyak. Tidak rugi saja. Masa kita buat banyak, rupanya, hak yang terhakis dah banyak. Hakis dengan diperli, rasa sedih doa. Sedih tu nak maksud dia baik. Bahaya. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan 2 kesalahan. Bila kita semak-semak, dan kita pun jaga dunia, kita semak. Ya, saya yang jaga itu tak terlepas ni kadang-kadang lajak juga. Itu merah kan, lajak tadi. Kena tadi istighfar. Pertama, kesalahan apa? Mengumpat orang. Kerana maksudnya dapat difaham dengan jelas. Okey, daripada ayat contoh tadi kita lupa dah. Lupa kawan kita terulah ni berubah 3-6 kerja. Atau kita lupa. Kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri. Kita pernah dari kita adalah kawan yang simpati, selalu berdoa pada kawan kita dengan cara menyalahkan orang lain. Baik ini. Ada lagi dia, ada satu tingkat lagi pada orang-orang yang hebat. Mereka buruk sangka pun tak dikira tempat. Saya pernah sebut dulu, ada satu orang ulama besar. Dia ni satu hari ada tengok anak muda yang minta bantuan. Dia bertemu di masjid, bayar jenazah. Tiba-tiba ada satu orang minta bantuan. Bila orang ni minta bantuan, terlintas di hati dia. Dia harus kuatlah dia minta kata-kata. Badan sehat. Kalau bahasa kita adalah segar sofa mewah gabung. Badan sihat tiba-tiba minta orang tertembak. Dia terlintas di hati dia. Contoh orang yang hebat, bila dia buat silap, langsung Allah tegur dia. Bila malam dia tidur, malam tu dia mimpi. Mimpi dia apa? Mimpi dia ada satu hidangan dibawa oleh pada dia, satu mangkuk. Sugebok kepala pada semua dia makan. Dia pergi sekarang makan, tak apa sedap ni. Bau lain ni, bau busuk macam mana pun nak makan. Lalu kawan yang bawa orang kata, siang tadi boleh makan, takkan malam ni boleh makan. Siang tadi kamu makan, lebih busuk pada ni, malam tak makan busuk sikit. Dia pun sedap mimpi. Lepas pas sedap mimpi dia cari, aku silap lama ni. Dia cari jumpa, orang ngaji juga, orang hebat. Rupa-rupa silap dia, siang tadi dia berburuk sangka dengan satu orang. Buruk sangka. Kawan tu nak minta, tak ke kawan ni buta, atau penangkannya, atau dokir dia, minta dia. Yang tu pun buat satu solusi, buat satu kesimpulan, dia ni segan. Tak kenal, aku tak tahu. Buruk sangka. Patut pihak pun nak kena diminta maaf kepada orang yang kena. Muka tu nampak lagi sedikit. Dia pergi seperti cari tak jumpa. Sampai 3 hari jumpa. Bila jumpa kawan tu, jumpa pun di tepi-tepi lorong. Jumpa kawan tu. Kawan tu kata apa kat dia? Nak kata apa ni kat dia? Apa nak kata ni? Orang yang orang ni tinggi, orang tak ni betul Allah puji dia. Nak kata apa lagi? Kata apa, minta maaf lah. Kata orang itu minta maaf. Kawan dia jawab apa? Moga-moga Allah maaf saya dan maaf kami. Lalu orang itu ni orang Allah bagi teguran. Teguran Allah yang macam-macam. Jadi itu buruk-buruk sangka. Tapi ada benda-benda yang kita kena sangka buruk juga. Bukan sangka ni dosa semua. Ada satu orang pukul 3 malam tak pakai baju, dia beli lauk, dia buat betul. Kita nak sangka baik ke buruk?
Mungkin tak pilih yang boleh. Boleh ke kata aku? Buat betul ni P3 lah yang boleh apa? Boleh bagi jumpa tak ada apa malu. Boleh tak? Buat betul. Itu bukan sangka baik lagi. Itu kita kena beringat. Kena beringat. Kawan ni kena aja minta derma. Kan? Dari dia buat tanah jadah pun. Dia bayar pula. Ni kena beringat. Itu bukan buruk sangka. Itu berburuk sangka supaya kita beringat-ingat. Seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, tadi kita berdoa, kalau betul-betul ikhlas, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Kita dengan kawan-kawan kita tak tahu, kita minta bagi dia, ya kawan yang di Mekah kita pesan dulu doa. Dia tak apa minta, kita pun tak tahu dia doa. Itu doa yang zahir ghaib yang Allah tahu. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, yang kawan kita memang berubah itu, kalau kita majmu'ah dengan kita kawan itu jadi lepas dah ni. Tiba-tiba dia berubah jadi lagi pula. Memang kita sehati cukup. Kalau betul-betul sehati, bukan jangan pihak bangsa orang. Dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya. Kalau kita betul sehati, tak boleh buka keaiban kita betul dengan dia. SMS kat dia, telefon dia, tanya apa dia. Kalau kita betul-betul simpati, tidak jaga cerita pada orang lain. Itu kita terlupa nak buat baik jadi mubah. Engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain, tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, maka itu sama artinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Macam kita buka aib dia walaupun susah hati, tapi buka dia. Kalau kita bincang bagaimana kita nak bantu kawan kita tu lain. Yang kita bincang kawan dia, kawan kita apa kita bincang, apa bantu kita tolong kan. Awak tak tolong apa? Tolong begini dah, dia duit banyak. Dia mau ada lepas duit banyak dia masalah. Lepas duit banyak dia masalah. Tuan-tuan jangan ingat orang tak ada duit ada masalah. Orang duit banyak masalah apa? Masalah apa? Kita tak kita usaha. Itu bukan mudah nak menyelesaikan masalah. Kalau kita disembang saja hati kawan kita, kata habis. Tak ada buat satu keputusan. Itu namanya. Sebenarnya firman Allah di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Allah firman dalam Quran surah Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Program mengumpat ini jangan. Apa yang Allah sebut? Apakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Allah gambarkan kita makan kawan kita yang sudah mati. Itu kawan kita. Lepas tu dia mati kita iris. Sehari 1/2 kilo kita makan. Gambar tak? Sudah tentu tak gambar. Nama dia kawan. Yang kedua dia bangkai. Kita tak akan makan. Tapi mengumpat kita mengumpat sama dengan kita makan bangkai. Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Jijik kita nak makan bangkai, begitulah jijik kalau kita mengumpat, digambarkan dari daging yang busuk. Allah telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai. Maka hindarilah penyakit riba ini. Riba ni tuan dia orang perempuan wajib, orang lelaki pun lebih kurang. Kata-kata lebih. Dia kata mengumpat ni seronok. Antara benda yang seronok atas dunia satu, saya fikir orang. Kalau boleh kata sikit sedap. Kata dia tak marah, lagi syok. Ini antara yang sedap dan tak sedap, apa-apanya dia dosa. Moga Allah selamatkan dina. Dan jikalau engkau mahu berfikir, namanya kita fikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Bicara nak bidak diri kita yang mengumpat ni. Kalau kita fikir asal, fikir macam mana?
Cuba kau lihat pada dirimu sendiri. Kita hati kita, mari kita renung diri kita. Bukankah dirimu sendiri juga mempunyai aib yang zahir dan aib yang batin? Kita sendiri banyak aib kita pada hak zahir. Banyak. Kalau kita rajin renung, kita jumpa. Duduk, apa aib kita? Kekurangan kita. Buat tak hati, tanya isteri kita. Kenapa kita nikah 28-25 tahun? Apa aib saya? Agak-agak saya ni syurga ke tak? Isteri kita kata, tak ada anak masuk syurga. Bohong saya bagi kita. Memang tak tahu. Dia kata tu kita bohong dia memang kena. Apa dia kelemahan saya? Duit upah, Masya Allah, kita bagi beres. Kelebihan kita, kekurangan kita, kekurangan kita banyak. Apa dia? Tadi, kekurangan awal-awal, bangkit tak ada awal. Yang kedua, kekurangan kita, ketagih kopi O. Kekurangan, yang ketagih kopi O, kekurangan. Bukan ketagih kopi O. Sampai lambat bayar sudah, kopi kopi O. Itu kekurangan. Apa kekurangan lagi? Kekurangan kita bila kita tidur mampu. Dia doa kita nak kita mampu. Kekurangan. Bila kita buat banyak lama. Kekurangan kita lagi, kita ni makan tak ada break. Contoh, bila sedap makan. Dia baca kena break, tak ada break tak makan. Itu kekurangan kita. Jangan bagi jumpa makan. Dan jumpa makan, semua makan. Lupa. Kita dalam hati, dia lupa ni. Itu kekurangan kita. Itu ya. Orang yang dalam hati, lupa. Tapi lupa. Dia boleh main tambah sikit. Dia lupa. Itu kekurangan. Ada apa? Kekurangan kita beramalan. Beramalan ni, Allah, Quran, itu bulan kosong. Gagah boleh lagi. Pas kosong, bela tuan dah itu. Bola tonton, kekurangan. Ada macam bila kita semak ni pun, bila tak semak kita kena cantik. Ada juga orang kita ni kita tak semak. Bila semak tu yang sampai ilahi nastul firdaus. Ya Allah, aku tak layak bersyurga. Cerita orang hebat aku jauh. Tapi neraka aku tak sanggup, aku tak tahan. Nampak kena buat alal wahadli taubat. Tuhan kurniakanlah aku taubat. Kita bawa taubat. Ini baca salah. Bila kita jumpa salah, bertaubat pada Allah. Wa raja'na ila Allah. Wa nadimna 'ala ma fa'alna. Kami tak patah balik. Kami menyelesaikan hak silap kami. Ya Allah, tolonglah ampun kurnia, lupus bang, lupus kira. Minta Allah. Dia kata apa? Cuba engkau lihat pada dirimu sendiri. Jangan cara orang tengok kita dulu. Nah, kita tulis, kalau nak tulis pun boleh. Kalau tak tulis pun teringat, tidak akan type itu, buat dalam kita. Bukankah dirimu sendiri juga mempunyai aib yang zahir dan aib yang batin? Bukankah engkau juga pernah membuat maksiat secara sendiri-sendiri dan juga dengan cara terang-terangan? Dia itu buat maksiat, itu dia buat maksiat. Tak apa? Kita buat maksiat. Okey, buat. Tapi dia maksiat, kita maksiat juga. Dosa, tak dosa. Seorang-seorang kita terang-terang, cara terang-terang orang rendah kita, cara talak kita. Masuk buat apa? Kita bangga lagi. Kita kena awak, masuk tak seronok lagi. Tetapi padat kau kena awak. Kena awak, bukan kan? Kita pun banyak juga. Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga engkau melakukan suatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu itu. Macam itulah kawan kita, dia pun silap dan kita ni. Pasal apa kita buat? Pasal silap. Dia silap. Pasal apa kita pilajak, kita ikut nafsu, dia ikut nafsu. Jadi tak payah cakap dia, kita bersetuju kita. Kalau nak sihat dia, kita sama-sama dengan dia. Bukan cara bagi hidup jajah, hidup sebut orang. Ia juga mempunyai kelemahan sehingga dia melakukan maksiat.
maka uzurnya sama dengan uzurmu. Dia pun silap macam kamu silap. Jadi bila sama-sama silap, tak payahlah cakap kesilapan dia. Tetapi kenapa engkau suka menyebut-nyebutkan kelemahannya? Tentu ia tidak suka seperti halnya engkau tidak suka disebut-sebut kelemahanmu. Kita pun tak seronok orang jajan cerita kita silap. Kalau kita tak seronok, maka janganlah kita cerita kelemahan orang lain. Ni cara Imam Ghazali nak membetul diri kita, bagaimana kita nak menghindar diri daripada sifat-sifat yang mazmumah ini. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah pasti akan menutupi keaibanmu. Bila kita tutup aibnya, tuan-tuan, takkan nak tutup. Dah tutup aib dia, apa ganjaran? Allah tutup keaibannya. Tutup aib. Kalau benda tu dia buat salah terang-terangan, kita akan bincang nanti. Ada beberapa pengecualian akan kita bincang satu-satu. Ada hadis kena sebut, kena bincang, kena buat mesyuarat supaya bahasa Allah ni jangan lajak-lajak pihak orang lain pula. Itu boleh sebut, nanti kita jumpa. Bila kita tutup keaibannya, Allah tutup keaibanmu. Tetapi jika engkau suka mendedahkan keaibannya, dedah keaiban akhir zaman cukup cepat. Balik lagi ditekan 3 patah ya. Satu Malaysia Allah. Kan taklah satu Malaysia Allah. Kan satu Malaysia Allah. Dia keaiban dia. Dia buat apa silap apa sikit. Banyak rahsia Allah. Saya kita mahu daripada kan makmum, tak tahu. Tak apa tapi kalau baik okey, kalau tak baik. Maka bila kita suka lagu itu, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk mendedahkan keaibanmu di dunia ini. Kita ni rajin untuk dedah, Allah tak. Adalah orang lain pula ada dedah keaiban kita di dunia. Kemudian dunia tak apa lagi, Allah akan mendedahkan pula segala rahsiamu di akhirat kelak. Dari dunia orang tahu, yang rajin tu perhati FB tahu, yang tak rajin perhati tak tahu. Kawan tu pula pergi cerita tu 3 orang tahu. Habis korang 500 orang tahu, 50,000 orang tahu. Tapi di akhirat segala rahsiamu di akhirat kelak didedah di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Himpunan raksasa semua akan tengok sana. Seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa. Okey, tadi kita sembang aku pun dosa banyak. Aku pun ada juga bohong pun ada. Janji pun ada juga yang tak tepati. Aku pun ada macam-macam kekurangan. Jadi satu okey, tak salah buka kekurangan orang lain. Sekarang kita sembang kita memang bersih semua. Memang hebat tu kita ni tak buat dosa. Seandainya kalau kita tak buat dosa, baik zahir ataupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, baik yang berkenaan dengan urusan agamamu ataupun duniamu, maka ketahuilah bahwasanya kejahilanmu terhadap dirimu itu sendiri adalah sejahat-jahat kejahilan. Bila kita cek kita baik, kita berasa kita baik, itu salah satu daripada yang tak baik. Kita berasa kita baik. Masya Allah, lepas Syekh Abdul Qadir jalan ni aku, kita berasa baik. Kita berasa kita baik. Kita bersih dulu. Kita ni puasa daripada rumah. Kita betul benar tak tinggal lagi semayang. Puasa pun memang bukan tak tinggal. Puasa sunat, Masya Allah buat. Kan macam kita setiap kita baik buat. Dia berasa baik dia pun tak ada. Dia berasa dia baik. Kumang palsu. Daerah kumang palsu. Bukan kumang palsu. Belah utara ni pada guru perintah. Berapa bagus. Dia naik kumang. Berasa dia baik. Berasa baik dia selalu bertanya. Tidak ada aib yang lebih besar. Imam Ghazali kata, tidak ada aib yang lebih besar
daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Dia merasa kata dia hebat, inilah paling dosa. Bila dia merasa hebat, orang tak kenal. Kita kata ni betul mana? Dia hebat. Ni Syekh Qardawi. Siapa dia Qardawi? Siapa dia Qardawi? Dia mana? Dia merasa dia hebat. Kita habaq Syekh ni, Syekh ni siapa dia? Mengaji mana? Aku dapat ilmu dari ni. Dia kata, dia nak bangga, dia nak ilmu. Tu Imam Ghazali buat satu quote dia bilang, tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikannya sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Jikalau ia menghendaki kebaikan pada dirimu, tentu ia menunjukkan kepadamu akan aib diri. Kalau Allah nak bagi orang itu jadi baik, Allah bagi dia nampak aibnya. Cara Allah nak bagi orang ni baik, satu dan satu hadis, Allah bagi dia faham agama. Yang kedua, Allah bagi dia nampak aib dia. Yang ketiga, Allah campakkan sifat surut dalam orang Allah bagi dia. Bila nampak aib, dia akan perbetul aibnya. Banyak aib tapi kita tak apa. Kita tak nampak belakang kita ada korang. Hari itu pergi duduk tepi cermin. Woi, belakang tu korang pada hidup kita, pada mati dah. Rumainlah badan kita. Lepas tu baru kita pergi cari pada masalah. Kita pun terlengah atau apa pun. Macam itulah. Kita dulu belum usah aib kita pada. Aib kita sembang banyak, buat kerja sikit. Jam kami tinggi, buat kerja jauh saja. Itu aib kita. Aib kita apa lagi? Malas tambah amal ibadah. Aib kita lagi, ligan dunia tak cukup hari. Bila nampak itu, ini pertanda orang tu Allah nak bagi dia baik. Orang yang tak nampak aib, orang tu dalam keadaan bahaya. Jadi orang yang Allah nak bagi baik, Allah suluh bagi dia nampak kekurangan dirinya. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Bila kita nampak orang-orang kita dikelir ada, rupanya kita masih dalam keadaan jahil. Kemudian seandainya engkau memang benar pada sangka bahawa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban, memang betul kita jaga semua, teliti semua, kita tak ada benar, tak adalah kecacatan pada badan kita, tak adalah kecacatan pada agama kita, tidak. Alhamdulillah. Maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Bukan semua pasal, bukan semua benar. So syukur kepada Allah. Dan mengapa pula engkau memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pun? Kalau kamu ni baik, kalau kamu baik, kamu tak akan meleceh orang lain. Kalau kamu memang tak baik, apa-apa bersama orang lain, tak sah ada bagi orang lain, nah apa silap juga. Itu cara Imam Ghazali mengajak kita nak betulkan diri. Baik, ada tambahan di bawah. Kita kena baca juga tambahan yang tidak kita mengaji untuk ta'akid dia kacau. Ustaz kata balik ni semua kita ambil yang baru. Dia belum kasih baru. Kita nak ambil ni. Mengumpat hukum dia haram. Clear. Tapi ada yang dibolehkan. Tak diboleh dia apa dia? Sebagai tambahan di sini kita sebutkan beberapa perkara yang mengharuskan seseorang mengumpat orang lain, iaitu pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap diri kita di hadapan hakim atau seumpamanya, maka kita bolehlah mendedahkan keaibannya. Bila kita pergi mengadu hal orang zalim kat kita, kita pergi buat laporan di balai polis. Siapa yang katok saya bukan oleh orang kenal nama sekian-sekian. Mengumpat kadang ni mengumpat tapi tak berdosa. Bahkan boleh
Ada sampai mereka wajib. Mengadu ni pada siapa? Oh, mengadu hal kezaliman di depan hakim. Kantor hakim bila dia tanya kita apa? Ataupun pihak yang berwajib, wakil hakim ke siapa? Kita buat laporan di balai polis, boleh nak buat lapor tersebut nama boleh. Yang kedua, ketika kita bermesyuarat untuk memperbaiki kesalahan seseorang, kita ada komuniti ni jelas yang mana kawan kita nampak dia ni masuk geng 49. Dia masuk geng mana? Bila dia senarai gangster, dia tak tahu mana-mana. Macam mana kita patut nanti jaga benda ni di perumahan sini. Kita mesyuarat, sebut nama dia, nak mesyuarat. Kena sebut lah. Adalah seorang di kawasan kita, siapa dia? Saya sedia nak apa kita tu mengumpat. Oh, siapa dia? Nah, mak saya tak boleh. Kena hambat. Siapa beza ni kita nak mesyuarat. Nak sebut bagaimana kita tak pakai. Maka boleh kita menyebut kesalahannya di hadapan orang yang dapat membantu kita memperbaiki kesalahannya. Kita nak mesyuarat, kita jatuh kuasa karya, nak mesyuarat, kita jatuh kuasa komuniti apa-apa. Tajuk kawan, boleh sebut nama. Kita nak bantu dia. Mungkin ada kawan yang ada idea bernas, atau ada pandangan-pandangan tambahan, ada maklumat tambahan. Dia ni nak membantu dia, kena cari orang yang bantu. Boleh. Yang ketiga, ketika kita meminta fatwa daripada mufti, maka boleh kita menyebut kesalahan orang lain yang bersahid dengan soalan kita. Minta soalan apa satu hukum kepada mufti, kepada ustaz yang kita nak tanya tu, orang kena agak jadi kat saya awak boleh ke tak boleh? Boleh. Keempat, ketika memberi amaran kepada orang ramai supaya mereka tidak terikut-ikut dengan seorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksalah kita menyebut kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengannya. Kita sebut ni kesalahan kawan ni nampak macam nak baik, nampak macam baik bahawa satu ajaran baru, tapi ajaran ini silap. Supaya orang tak tertipu. Kelima, ketika menyebut seorang yang telah dikenali dengan aibnya, seperti kita menyebut seorang yang masyhur dengan nama Mat Bincang, Mat Timpang dan sebagainya. Tak ada gelap tapi tak kenal. Macam seperti orang tak pergi tu dia nak tolong tak mana Allah. Orang mak orang Melayu banyak mak apa bahasanya? Kita tak gelap mak saja ada kan? Mak apa? Mak jodoh. Terus dia jodoh. Dia bersama ada dari dia buat tulis sepatu mak jodoh. Tak buat kan? Itu dia sendiri dah tak tahu lah. Nama lagu tu gelap tu terang. Keenam, menyebut kesalahan seorang yang sudah tidak malu menzahirkan kefasikannya, seperti orang yang suka meminum khamar di hadapan orang ramai. Dia buat benda salah ni, dia pun tak malu. Kalau boleh dia suruh buka depan DX pula. DX kalau orang ramai kata, kalau ada ini minum air, gelap tak minum Allah depan ramai. Kita sebut dia ni memang takwa. Termasuk juga terlihat tanya mufti ni, nombor 3 tadi, tanya fatwa. Seorang zaman Nabi SAW, nama dia Hindun. Dia tanya fatwa kat Nabi. Dia ni suami ke dia pun? Boleh ada curi dia suami? Tentu ada isteri curi dia tadi. Kalau dia curi dia, mana tak suami pun? Boleh tak saya curi dia suami saya? Nabi kata, ambil tak cukup. Dia memang tak bagi. Ambil tak cukup. Perlu RM15 sehari, ambil tak cukup. Ambil tajak, ambil RM45 tadi. Sudah tajak. Tajak tu salah. Kalau tak cukup, boleh. Curi, tak nama, tak salah. Dia minta fatwa kat Nabi. Sama juga kes yang ketiga tadi, minta pandai kita mesyuarat. Kita mesyuarat dan Nabi dengan Nabi cari yang buat bisa dengan orang sana, orang lanjut di sana. Tanya macam mana Pak Haji ni? Yang kuta nak Pak Haji ni nampak lepas untuk sebab lalu dah kapan.
memang dia ni siapa lalu. Pasal dia bukan gadis pinggitan, dia gadis pemuda. Abang cakap dia meninggal aja. Aku kenal dia ni memang 7 keturunan dekat. 7 keturunan lagi dekat. Itu dah buat orang. Jangan lagi. Takat dia. Takat yang saya tahu budak ni rekod. Pelajaran akademik cemerlang, akhlak cemerlang, adik-beradik dia baik. Kita kena takat. Takat yang kita tahu. Tapi tak payah najak. Tak payah najak yang lain lagi. Kalau tak baik kita abang tak payah. Kita nak share dengan dia dengan share. Ramai nak cakap. Yang kata mak buta alam ni, orang kata mak buta alam, kita sebutlah. Dia ni ramai ada orang terkenal. Jadi pasal orang kata nak buat rakan kongsi jangan. Itu atas dasar nasihat. Boleh kita sebut kesalahan dia? Boleh. Kerana jangan sampai dia kena pula pada ini antara mengumpat-ngumpat yang dibenarkan oleh syarak. Jadi mengumpat macam ni tak harapkan kadang-kadang dia jadi wajib kita kena jelas. Nombor 6 tadi kena jelas. Dia orang ni fasik, dia pun kena orang dia tipu. Dia sendiri pun kena berapa kali nak kena tangkap rasuah. Dia pun sonok. Kena sebut. Tak salah, tak jadi nama empat. Ikutlah saja orang kata tak ingat. Kemudian kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Antara dosa hidup lagi bertengkar. Tengkar bukan nak cari kebenaran, dia nak cari kebenaran. Kalau nak cari kebenaran dia tak nama bertengkar, dia nama muzakarah, nama perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Yang satu dia berlari, yang berbincang. Jadi jaga lajak kan itu dan akan cuba Allah Subhanahu wa ta'ala subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.